Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman bertemankan rakan setugas Malina Manaf. Hari ini seperti biasa 8.30 pagi, awal pagi segmen Realiti Rakyat. Seperti biasa penularan wabak COVID-19 ini tidak akan melemahkan kita kalau kita sama-sama menghadapinya. Dan anda tidak bersorangan, kami di Astro Awani akan bawakan Realiti Rakyat. Tumpuan khas mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan anda ketika COVID-19 ini. Dan untuk rakyat, anda boleh hubungi kami di semua platform Astro Awani sediakan. Dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan berikan peluang kepada anda untuk suarakan apakah masalah yang dihadapi di kawasan-kawasan anda. Baik, sebenarnya ekonomi juga penting dan oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, setiap kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir kerana Astro Awani prihatin dan kekal di rumah. Kita jaga kita untuk hapuskan COVID-19. Dan segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Baiklah, Awani Pagi, segmen Realiti Rakyat hari ini akan bincangkan mengenai penduduk di kawasan Pangkor setelah 42 hari menjalani Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berkuat kuasa pada 18 Mac lalu. Kita nak tahu apa yang jadi, apakah faktor-faktor ataupun adaptasi norma-norma baru, apakah terdapat sebarang masalah yang dihadapi oleh mereka. Kita tahu kawasan di Pangkor ini mempunyai kegiatan ekonomi berasaskan agromakanan, pertanian serta pelancongan. Dan untuk bincangkan apakah kesan ataupun keadaan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Pangkor, kita akan bersama dengan Adu Pangkor Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Assalamualaikum Dr. Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Apa khabar? Datuk, mungkin pagi ni orang nak tahulah dan golongan mana yang paling terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan ni. Kita tahu seperti biasa golongan B40 ataupun peniaga-peniaga yang paling terkesan, tapi dalam masa yang sama ada lagi tak golongan-golongan yang mungkin Datuk secara hari ke hari menerima laporan daripada pelbagai pihak. Ada cerita-cerita yang mungkin orang tak tahu yang mungkin Datuk nak kongsikan kegusaran ataupun keluhan yang ada dalam masyarakat Pangkor itu sendiri. Datuk boleh kongsikan kepada kami dan juga penonton Astro Awani? Ya, seperti yang kita ketahui bahawa di Pulau Pangkor ini asasnya ialah nelayan. Ya. Masyarakat kebanyakannya terlibat dalam sektor perikanan dan juga dalam sektor pelancongan yang kecil-kecilan. Kerja di sektor perhotelan dan sebagainya. Dan begitu juga dengan mereka yang terlibat dalam kerja-kerja yang lain seperti pemandu teksi. Dan dia berada dalam kawasan pulau, sebuah pulau yang kecil. Jadi mereka tidak boleh bergerak ke mana-mana. Dan mereka mengharapkan kehadiran para pelancong untuk datang ke Pulau Pangkor. Dan di situlah menjadi sumber rezeki mereka. Dan begitu juga di peringkat awal ya, mereka tidak dapat keluar ke laut untuk mencari ikan. Manakala harga ikan pula seperti yang kita ketahui jatuh, merudum, dan ini sebenarnya memberi kesan secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat di Pulau Pangkor. Datuk Seri, ini soalan yang memang lazim ditanya kepada semua pemimpin kerana selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu, bagaimana golongan-golongan seperti yang Datuk Seri sebutkan tadi macam nelayan, pemandu teksi menyesuaikan diri dengan norma baru kerana mereka tak lagi dapat ke laut untuk cari ikan, tangkap ikan, pemandu teksi tak dapat lagi pelancong yang menaiki teksi, dan bagaimana mereka mencari alternatif untuk meneruskan kelangsungan ketika dalam tempoh yang sukar ini, Datuk Seri? Ya, mereka terpaksa menyesuaikan dengan keadaan yang sukar, yang susah. Kerana itu adalah antara sumber pendapatan dan cuma dalam masa yang sama ada di kalangan mereka yang mengambil pendekatan umpamanya bagaimana dia nak menjual kuih muih. Ya? Dan ini yang mereka lakukan melalui online order. Melalui WhatsApp dan sebagainya. Walaupun di pulau yang kecil, jadi agak menarik pendekatan yang cukup kreatif yang dibuat oleh mereka, khususnya macam seperti dalam bulan Ramadan ini. Dan itu juga dia ada satu kumpulan persatuan penjaja, dia memperkenalkan pendekatan Grab Pangkor. Walaupun kawasan pulau yang kecil, tapi ada pendekatan yang itu yang mereka lakukan. Dan ini salah satu daripada pendekatan yang mereka lakukan dalam usaha untuk memastikan supaya
sumber pendapatan mereka dapat diteruskan. Tetapi ia tidak melibatkan semua kerana asas yang ada di Pulau Pangkor ini yang saya sebutkan tadi ialah ianya berteraskan kepada aktiviti pelancongan dan juga perikanan. Namun walau bagaimanapun kita terima kasih kepada pihak kerajaan kerana memulakan untuk nelayan keluar dan untuk pergi memancing ataupun menangkap ikan, dan hasil-hasil itu dapatlah sedikit sebanyak membantu mereka pada ketika ini. Datuk Seri, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Kita ada pelbagai bantuan daripada pakej rancangan ekonomi, bantuan prihatin, bantuan kepada pedagang kecil dan juga sederhana. Di kawasan Datuk Seri sendiri, adakah kesemua bantuan-bantuan ini telah pun diterima oleh rakyat di sana? Ada tak Datuk Seri kedengaran ada golongan yang tidak menerima bantuan-bantuan tersebut? Kalau ada, apakah masalah yang boleh digariskan oleh Datuk Seri? Dan saya ingin bertanyakan pendapat kepada Datuk Seri, sama ada bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan ini, Datuk Tan Sri Budi Yassin sendiri katakan, Perdana Menteri katakan bahawa kemungkinan PKP akan dilanjutkan. Itu adalah berdasarkan statistik KKM, kita tak tahu lagi, tapi bantuan-bantuan yang diberikan tu adakah ia mencukupi ataupun dapat bertahan sebenarnya Datuk Seri kepada masyarakat yang sangat-sangat memerlukan sekarang? Ya, saya tidak boleh menyatakan bahawa kesemuanya mencukupi, tetapi alhamdulillah dengan bantuan yang diberikan oleh kerajaan dan ditambah juga dengan tambahan daripada adun-adun seperti saya dan sebagainya, kita dapat membantu sedikit sebanyak mengurangkan kesusahan mereka. Dan bantuan-bantuan yang telah diumumkan oleh kerajaan juga telah pun mereka terima. Cuma saya juga ada menerima sedikit sebanyak komplain daripada mereka, iaitu bagi kumpulan penjaja atau peniaga yang tidak berdaftar. Jadi ini ialah kita tahu macam di mana di kawasan Pangkor, di kawasan luar bandar. Ianya bukan hanya melibatkan di Pulau Pangkor, tapi juga melibatkan di seluruh negeri Perak dan juga di mana-mana pun saya rasa begitu. Iaitu mereka yang tidak berdaftar. Bila mereka tidak berdaftar, sama ada berdaftar dengan majlis, yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan, itu bantuan sebanyak, kalau tak silap saya, RM500. Dan ramai yang terlibat seperti meniaga secara kecil-kecilan di kampung-kampung ataupun di kawasan-kawasan tertentu. Dan tetapi mereka ini tidak mendapat bantuan, dan saya dipahamkan bahawa kerajaan sedang mempertimbangkan ini. Jadi kalau sekiranya langkah-langkah ini diambil, maka kita dapat mengurangkan lagi kesusahan yang dihadapi oleh rakyat kita. Datuk Seri, kalau ikutkan, saya merujuk kepada posting Datuk Seri di Twitter sekitar 11 ke 12 April, ada isu yang dibangkitkan berhubung isu penyelarasan bantuan yang mungkin dari segi penyelarasan daripada jabatan atau agensi terlibat tak sampai kepada golongan yang memerlukan. Adakah sudah ada solusi kepada masalah ini yang melibatkan pengagihan terkandas kepada golongan sasar, khususnya B40 ni, Datuk Seri? Ya, alhamdulillah akhirnya ianya dapat diselesaikan. Di peringkat awal yang saya bangkitkan, saya agak prihatin kerana kerajaan mempunyai niat yang baik untuk kita agihkan dengan segera. Ada sedikit kekangan di waktu itu, iaitu kekangan bagaimana nak mengagihkannya dan mendapat arahan daripada atas, daripada pusat. Dan saya cuba engage sama ada dengan menteri maupun dengan pihak-pihak yang terlibat seperti JKM supaya semua barangan yang disampai untuk kita alihkan kepada rakyat. Dalam keadaan kritikal seperti ini, kita hendaklah mengurangkan segala red tape yang menjadi halangan untuk pengagihan itu. Dan alhamdulillah sekarang ini lihat ianya telah pun diagihkan. Datuk Seri, kalau ikutkan Januari 2020, Pangkor dah diisytiar sebagai pulau bebas cukai, dan saya pasti sudah banyak perancangan dibuat dari segi pembangunan infrastruktur dan perancangan-perancangan lain untuk mengangkat Pulau Pangkor sebagai salah satu destinasi pelancongan. Tetapi dengan berlakunya pandemik COVID-19, tahun Melawat Malaysia dibatalkan, kesan perkembangan ini kepada sasaran untuk menjadikan Pulau Bebas Cukai Pangkor ini antara destinasi pelancong utama ni. Bagaimana Datuk Seri kesan ni daripada pandemik ini?
Ya, seperti mana di tempat-tempat yang lain, ya, kita mempunyai kesan, sama ada kesan langsung maupun kesan tidak langsung. Tetapi dalam masa yang sama, oleh kerana Pulau Pangkor telah pun diisytiharkan sebagai pulau bebas cukai, dia dapat memberi masa kepada pihak kerajaan untuk merancang lebih teliti terhadap pembangunan pelancongan dan juga untuk menjadikan Pulau Pangkor sebagai pulau bebas cukai yang lebih lengkap lagi. Memang kita akui bahawa rancangan yang telah pun diumumkan oleh kerajaan untuk memulakan dan menjadikan Pulau Pangkor sebagai pulau bebas cukai bermula 1 Januari 2020 ada sedikit masalah kerana ianya tidak dapat dilaksanakan. Namun saya ingin melihat dalam konteks yang positif, iaitu ada beberapa keperluan-keperluan asas yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan Pangkor sebagai pulau bebas cukai. Maka ruang yang ada ini saya yakin bahawa pihak kerajaan sedang memikirkan bagaimana kita nak melengkapkan lagi prasarana fasilitis yang ada di Pulau Pangkor. Prasarana yang dimasukkan Datuk Seri itu, apakah yang boleh kita teliti? Contoh-contoh prasarana yang perlu diperbaiki ataupun dijadikan? Contoh yang paling mudah ialah Pulau Pangkor ni dia tidak seperti Pulau Langkawi. Saya seringkali bagi tahu dengan kawan-kawan daripada Kuala Lumpur, ya. Dan kalau Pulau Langkawi itu besar, Pulau Pangkor itu kecil, ya. Dan antara kawasan-kawasan yang perlu diteliti ialah dari segi pelancong yang nak sampai ke JT untuk keluar masuk. Umpamanya kalau siapa yang pergi ke Pulau Pangkor, kita tahu macam mana JT-nya yang kecil. Ya, dia hanya ada 2 lorong saja. Dan sekarang kita perlukan paling tidak 4 lorong untuk membolehkan yang masuk dan yang keluar. Jadi tidaklah orang kita bila masuk dan keluar ni bertembung seperti mana yang kita hadapi sekarang. Jadi kerajaan negeri telah pun dan juga dengan bantuan kerajaan pusat telah pun meluluskan supaya JT ditambah lorongnya. Dan ini akan memberikan masa. Dan begitu juga dengan fasiliti seperti untuk CIQ di kawasan Pangkor sendiri. Dan yang ketiganya dari aspek penyediaan tempat-tempat ruang-ruang berniaga yang baru. Kerana orang bertanya, Pangkor telah pun diisytiharkan sebagai pulau bebas cukai, tetapi di mana tempat-tempat yang berniaga dan barang-barang apa yang mereka nak berniaga. Jadi sekurang-kurangnya dia memberi masa. Seperti mana juga di Langkawi dulu, apabila diisytiharkan tentunya dia mempunyai beberapa masalah di peringkat awal. Okey, baiklah. Itu saja dan kita nak rehat dulu seketika. Datuk Seri terus kekal di talian. Akan kembali selepas ini. Berehat seketika. Anda masih bersama saya Afizal Zaman dan Manila Manaf dalam segmen Realiti Rakyat di awal pagi ini. Kita masih bincangkan mengenai penduduk di kawasan Pangkor kita ketika Perintah Kawalan Pergerakan ini. Kita bersama dengan Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Adun Pangkor. Datuk Seri, kalau boleh kita nak terus saja kepada isu yang sekarang ini hangat juga dibincangkan, iaitu tidak ketinggalan golongan-golongan pelajar yang disarankan oleh kerajaan untuk belajar dalam talian. Tapi kita nak tahu juga ada terdapat beberapa isu seperti yang dibincangkan oleh pihak Kementerian Pendidikan yang menyatakan bahawa terdapat golongan pelajar yang tidak mempunyai alatan elektronik, mempunyai rangkaian internet yang lemah dan sebagainya di beberapa kawasan. Adakah perkara ataupun masalah-masalah itu sedang dihadapi juga di kawasan Datuk Seri, dan mungkin Datuk Seri boleh menyatakan apakah mungkin jalan penyelesaian yang Datuk Seri boleh cadangkan? Ya, ini merupakan salah satu daripada pendekatan yang dilakukan. Malah sewaktu saya jadi Menteri Besar dulu dan juga diteruskan oleh kerajaan yang ada pada hari ini, itu kita memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai KPERA. KPERA merupakan salah satu daripada pendekatan yang kita lakukan ialah untuk mengadakan program e-tuition, online tuition kepada pelajar-pelajar, di mana pelajar-pelajar yang ada di kawasan-kawasan luar bandar khususnya dan juga termasuklah di kawasan bandar, mereka dapat mempunyai kesempatan untuk belajar
Tetapi dalam masa yang sama, saya mengakui bahawa kita mempunyai kekangan, termasuklah kekangan di kawasan-kawasan pedalaman, di mana penetration internet tidak berlaku di kawasan-kawasan berkenaan. Dan kerajaan telah pun melaksanakan beberapa pendekatan. Saya masih ingat lagi dulu, termasuklah di kawasan-kawasan pedalaman seperti di kawasan orang asli. Di Perak kita mempunyai banyak kawasan orang asli. Di pulau di negeri Perak kita ada seperti Pulau Pangkor saja, jadi tak banyak pulau-pulau yang dihuni. Dan ini antara pendekatan yang dibuat ialah bagaimana konsep tuition itu dapat dilaksanakan. Dan di sinilah yang memerlukan sebenarnya kreativiti daripada pihak kerajaan sendiri untuk menambahkan. Umpamanya kalau di peringkat pusat, sebelum ini kita tahu ada pendekatan yang telah pun diperkenalkan. Namun di setiap negeri hendaklah sama-sama menambahkan lagi supaya dari segi cakupan yang ada itu dapat dilaksanakan sama-sama. Dan saya dapati konsep e-tuition, e-learning dan sebagainya ini dapat membantu sekurang-kurangnya mengurangkan masalah di kalangan pelajar-pelajar kita. Datuk Seri, dalam masa yang sama juga ingin saya tanyakan, sekarang ini orang dewasa dan sebagainya, mereka ini dibenarkan untuk keluar dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, kanak-kanak ini mereka terperangkap dalam rumah itu. Mereka mungkin memberi kesan sedikit sebanyak dari segi aktiviti sosial, mental mereka itu sendiri. Mereka ini tidak dapat keluar rumah, bermain di luar rumah, apatah lagi kadang-kadang ini membawa satu kesan yang mendalam kepada kanak-kanak itu sendiri. Mungkin ada isu-isu yang Datuk Seri boleh kongsikan kepada kami mengenai apa mungkin langkah yang boleh kita ambil untuk perbanyakkan aktiviti dalam rumah, sebagai contoh e-learning melalui televisyen ataupun aktiviti-aktiviti lain mungkin boleh kita rancang supaya kanak-kanak ini mental dan juga fizikalnya terjaga sepanjang PKP ini kita laksanakan? Ya, seperti yang kita ketahui bahawa golongan kanak-kanak antara PK yang paling terkesan kerana mereka sedang mengalami pertumbuhan. Pertama ada pertumbuhan fizikal maupun di peringkat pertumbuhan minda mereka. Dan proses interaksi mereka itu sangat-sangat penting dengan alam dan sebagainya. Dalam konteks di negeri Perak, saya fikir kebanyakan kawasan-kawasan perumahan tidaklah terlalu terlibat dengan kawasan seperti di bandar-bandar besar di mana ia tidak ada langsung kawasan untuk bermain. Mereka tinggal di rumah-rumah pangsa dan juga di apartmen. Dan ini menyebabkan mereka hidup dalam keadaan yang terkurung. Tetapi saya fikir banyak pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan bagi di kawasan-kawasan yang ada kawasan halaman rumah. Saya fikir tidaklah menimbulkan sangat masalah kerana ada kawasan yang mereka boleh berlari, boleh bermain dan sebagainya. Itu pun tidaklah di luar daripada halaman dan juga perlu mengikut arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Cuma dalam aktiviti-aktiviti yang lain ini, saya lihat perkembangan dunia anak-anak muda dan juga remaja sekarang ini, mereka yang sama ada daripada peringkat sekolah rendah maupun sekolah menengah, masa mereka memang banyak dengan gadget ini. Dan gadget ini sebenarnya bergantung kepada jenis gadget yang mereka gunakan. Dan saya yakin ada di kalangan mereka yang menggunakan gadget itu secara kreatif. Sekarang ni kita pun tengok ada online game dan sebagainya. Mereka bermain di kalangan mereka. Dan itu tidaknya kita dapat memenuhi masa yang kekosongan yang mereka hadapi. Dan tapi yang paling mustahak ialah bagi saya dalam apabila kita berada dalam lingkungan rumah kita, peranan ibu bapa itu yang sangat-sangat mustahak. Interaksi ibu bapa dengan anak-anak, umpamanya dalam waktu-waktu begini dalam bulan Ramadan bagi orang Islam dan bukan yang bukan Islam, tentunya ada aktiviti-aktiviti yang perlu kita balancekan ataupun seimbangkan dengan anak-anak kita. Kerana pertumbuhan saya dari segi pemerhatian yang saya lihat, pertumbuhan anak-anak kita di waktu ini dia memerlukan
pertumbuhan yang seimbang, iaitu pertumbuhan fizikal mereka. Kita tahu bahawa anak-anak muda yang remaja ini dia begitu aktif, dunia dia begitu aktif ya, berbanding dengan orang dewasa seperti kita. Dan begitu juga pertumbuhan minda dia waktu itu dia perlu kembangkan. Dan di sinilah ibu bapa ya, perlu mencari kaedah-kaedah yang kreatif. Dan yang paling mustahak saya melihat ialah hubungan itu adalah sangat besar. Komunikasi dengan anak-anak itu sangat besar. Jangan biarkan anak-anak duduk temenung tak buat apa dan akhirnya mereka menghadapi gejala murung. Dan apabila murung mula menghantui anak-anak kita dan dia akan menimbulkan masalah yang besar. Jadi peranan ibu bapa adalah sangat penting di situ. Yang saya pun ada anak saya balik daripada universiti tak boleh balik. Jadi interaksi dengan anak-anak, sembang anak-anak dan sebagainya. Dan kemudian berkongsi beberapa hal-hal yang lain. Macam saya kebetulan anak balik daripada universiti, kawan-kawannya dapat berbincang dengan isu-isu semasa, dapat berbincang tentang buku-buku dan sebagainya. Dan begitu juga ibu bapa yang lain, tentunya ada pendekatan masing-masing yang boleh kita lakukan. Yang paling besar ialah pendekatan kreatif di kalangan kita untuk mewujudkan suasana yang harmoni dan sihat dalam persekitaran hubungan keluarga kita. Baik, Datuk Seri, kalau berdasarkan kemaskini harian oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di seluruh negara, sehingga kali terakhir saya semak dah lebih 16,000 individu ditahan kerana ingkar PKP. Dari di perspektif Pangko sendiri, sejauh mana tahap kepatuhan penduduk Pangko kepada Perintah Kawalan Pergerakan ini, PKP ini, berdasarkan pemantauan Datuk Seri sendiri? Saya lihat alhamdulillah mereka bekerjasama dengan polis. Kebetulan polis di Pangko pun dia menjadi macam sebahagian daripada masyarakat yang hidup di sekeliling itu. Dan macam orang Pangko ni dia tak ada tempat ke mana dia nak pergi. Kadang-kadang dia nak pergi kedai, dia nak pergi beli barang dan ataupun dia nak pergi rumah saudara dia ke, katakanlah daripada Teluk Gedong ke Sungai Pinang Kecil yang jaraknya hanya 3-4 kilometer saja. Dan polis begitu proaktif yang polis saya sebab di kalangan masyarakat Pulau Pangkor ni kebanyakannya menggunakan motosikal. Jadi bila menggunakan motosikal ni polis pun bergerak dengan motosikal. Polis bertahan ni nak ke mana, contohnya polis tanya ni nak ke mana ni. Dia jawablah, dia kata nak pergi hantar orang dan sebagainya. Lepas tu kalau nak pergi jalan-jalan saja, polis kata balik. Jadi interaksi yang baik, maknanya polis memberi arahan, so balik. Adalah biasa kita tahu bahawa ada kalangan-kalangan tertentu yang cuba mengambil kesempatan nak pergi jalan. Tapi tidak banyak. Ya. Dan saya lihat tahap kepatuhan di Pulau Pangkor sangat baik. Baik, saya rasa kerana... Datuk Seri, saya ada mungkin secara ringkas Datuk Seri ingin saya tanyakan pendapat Datuk Seri. Adakah pandangan Datuk Seri mengenai, kita tahu ada kawasan-kawasan yang dilabel hijau, jingga dan juga merah. Kalau kata kawasan Datuk Seri itu dilabel sebagai hijau satu hari nanti, adakah kebarangkalian untuk Datuk Seri nyatakan pendapat untuk kita longgarkan sekatan sedikit demi sedikit? Pada pendapat Datuk Seri, adakah kawasan hijau itu perlu kita longgarkan sekatan supaya aktiviti ekonomi perniagaan dapat berlangsung dan memastikan mereka berjalan dengan lancar? Saya fikir kerajaan pun sedang memikirkan langkah yang sama kerana kawasan-kawasan yang sudah diisytiharkan kawasan hijau dan mengambil satu tempoh masa yang ada, kedudukan kawasan hijau itu terus berjalan, maka sewajarnya pada pandangan saya sewajarnya beberapa aktiviti ekonomi dengan pemerhatian daripada pihak berkuasa, pemantauan daripada pihak berkuasa dapat dilakukan, maka saya fikir secara tidak langsung ekonomi bagi satu kawasan itu tidak terjejas. Ya, dan tetapi dengan tahap pematuhan kepada langkah-langkah yang diarahkan oleh pihak kerajaan naklah juga dilaksanakan. Umpamanya kita ni dalam keadaan orang kata di hijau ni macam orang baru baik demam, ya. Macam orang baru baik demam bermata, dia baru kebah dia kena demam. Tetapi dari segi pemantauan itu masih kena tengok sampailah dia benar-benar sihat dan cergas. Dan saya setuju bahawa sekiranya kerajaan boleh memikirkan untuk memulakan langkah-langkah kegiatan ekonomi di kawasan-kawasan hijau ini. Kerana kita tahu bahawa kesan kepada
status COVID ini nanti antara yang sedang dibincangkan sama ada di peringkat dunia maupun di Malaysia ialah kesan terhadap ekonomi sebuah negara. Okey. Baiklah, terima kasih banyak Datuk Seri atas perkongsian. Dr. Zamri Abdul Kadir dengan Pusat itu. Assalamualaikum. Salam. Okey, baiklah. Itu saja di segmen Realiti Rakyat di Warna Pagi hari ini. Anda di luar sana nyatakan keluhan kesahan anda yang menghadapi kereta tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini untuk kita sama-sama kongsikan, sama-sama kita ambil iktibar, sama-sama kita jaga kita bantu antara satu sama lain ketika saat-saat sukar untuk semua masyarakat Malaysia dan juga dunia ini. Sekian dari saya, Hafizah Zaman. Dan saya Malina Manaf. Kekal tenang, stay safe.